Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita bertemu di surau kita untuk kita sambung pengajian kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam ni mendapat keberkatan insya-Allah SWT insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada bincang tentang masih kita bincang tentang perkara yang menyebabkan wajib mandi. Antaranya yang kita sebut hari itu ialah wiladah. Itu orang perempuan yang dia beranak. Bila beranak, keluar dia baby itu daripada kemaluan dia tu kan, automatik maka dia diwajibkan mandi. Mandi itu kerana wiladah. Kemudian ada darah yang keluar sekali dengan bayi yang keluar tu. Darah tu dipanggil darah wiladah. Darah wiladah tu bukan point. Poinnya adalah beranak tu. Kalau beranak tu automatik kena mandi. Kalau sekiranya baby tu keluar dalam keadaan darah tak ada, wajib juga mandi. Hukum je lah keluar baby tu. Satu. Yang keduanya, lepas daripada baby tu keluar, duduk tak lama keluar pula darah. Darah tu dipanggil sebagai darah nifas. Darah nifas. Hukum darah nifas ni seperti mana hukum orang perempuan datang haid juga. Hukum dia, bila berhenti darah maka wajib dia mandi. Dan kita dah sebut dulu 2-3 kes yang kita kemukakan tentang kalau sekiranya orang sedang mengandung, dia tengah mengandung, tiba-tiba darah keluar. Darah tu apa status darah tu? Adakah darah tu adalah darah haid ataupun darah tu darah istihadah, darah penyakit? Jawapannya dia dikira sebagai darah istihadah, darah penyakit. Maka ketika itu semayang bagi diri dia adalah wajib. Orang perempuan kalau tengah mengandung, darah keluar, semayang bagi diri dia masih wajib. Darah yang keluar tu bukan dikira sebagai darah haid, bukan. Bukan. Jadi dia kena berwuduk, dia kena basuh kemaluan dia kena berwuduk, dia kena semayang macam biasa. Cuma darah dia keluar tu dia kena ambil kapal letak kat kemaluan dia supaya darah tu tak mengebak ke tempat lain. Cara dia, hukum dia. Hukum dia macam kita orang lelaki ni kena selisil baul, kena penyakit dedas. Ada di kalangan kita ni kadang-kadang kena penyakit dedas, air kencing selalu keluar je air kencing. Jadi susah pada diri dia bila dia nak semayang. Kaedah dia basuh kemaluan dia, lepas tu dia ambil satu benda letak kat ujung kemaluan dia tu supaya air kencing tu tak keluar. Poin dia supaya air kencing tu tak merebak tempat lain. Keluar tu tak keluar tapi merebak. Poin dia tak nak bagi merebak. Lepas tu dia berwuduk. Satu wuduk sah untuk satu semayang fardu dan juga semayang sunat yang lain. Ingat hukum dia. Satu wuduk dia tu, lepas tu semayang fardu dan semayang sunat. Bermakna kalau dia tak kentut, masuklah waktu semayang satu lagi, dia kena ambil wuduk lain untuk semayang tu. Hukum dia begitu. Hukum dia. Okey. Yang seterusnya, kewajipan mandi juga adalah berlaku bagi orang yang dah mati. Bila orang tu mati, wajib kita mandikan kepada orang tadi. Kita yang memandikan jenazah itu wajib kita kena niatkan memandikan jenazah. Kita sebagai tukang mandi tu kan, masa kita nak memandikan jenazah, kita kena niat, sahaja aku mandikan jenazah ni. Kena niat macam tu. Kalau tak niat maka nanti mandi wajib tu tidak sah. Mandi mayat tu tidak sah. Okey, tak. Jadi mandi mayat ni tidak diwajibkan kepada orang yang mati syahid. Orang perang fisabilillah, berperang kena bunuh. Dekat Iraq, dekat Afghanistan, contohlah ni kan. Kena bunuh. Bila dia mati, mayat dia tidak wajib dimandikan. Tanam macam tu dia mayat dia. Sebab darah dia tu akan jadi saksi di akhirat nanti mengatakan yang dia ni memang mati syahid. Tu undang-undang dia gitu. Masalah semayangkan mayat orang mati syahid itu khilaf. Syafi'i kata tak payah semayangkan jenazah orang yang mati syahid. Dalam mazhab Hanafi kena semayangkan mayat kepada orang yang mati
syahid. Adalah alasan masing-masing. Syafi'i kata tak wajib semayangkan mayat kepada orang yang mati syahid ni sebab dia tidak dimandikan. Bila tidak dimandikan, dia ada darah. Bila darah tu dikira sebagai najis. Bila darah dikira sebagai najis, macam mana kita nak semayangkan jenazah dalam keadaan dia sedang bernajis? Jadi tak bolehlah semayang mayat yang mayat itu tidak dimandikan, iaitu orang yang mati syahid. Itu alasan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi pula, dia pergi kupas darah orang mati syahid ni mulia, sebab dia akan jadi saksi di akhirat nanti. Disebabkan itu kita kena semayang mayatkan dia walaupun ada darah sekalipun. Nampak? Dia ada ulasan lah masing-masing kan. Dan dia orang puja pun ada alasan yang best sebenarnya. Bukan dia orang berulah tu asal termenung, mimpi, terkeluar idea. Tak ada, bukan macam tu tau. Dia ulama' mazhab, dia keluarkan hukum bukan macam kita keluarkan hukum. Kita buat keluar hukum ni kadang-kadang kereta termenung, timbul idea. Kita pun buat keluar hukum. Itu kita tau. Itu bukan ulama' mazhab. Ulama' mazhab ni dia kaji. Dia kaji dan dia buat keluar hukum tu berdasarkan kepada pemujahan Al-Quran dan hadis Nabi SAW kan. Sebab tu kalau kita tengok ulama mazhab berhujah, kita tengok cara dia orang berhujah memang best lah cara dia orang berhujah tu kan. Banyaklah nak cerita cara dia orang berhujah ni memang seronok. Kena mengajilah dalam bab muqaranah, fiqh muqaranah ni maknanya fiqh perbandingan mazhab. Kalau pergi Azhar wajib kena belajar ilmu ni. Wajib kena belajar kan. Dan kita dah sebut yang keduanya tentang mandi yang disunatkan. Mandi yang diwajibkan tu selesai. Lepas tu ada mandi yang disunatkan. Yang kita sebut hari itu satu sahaja, iaitu mandi pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat disunatkan kita mandi. Kita sebut bilakah bermulanya sunat mandi pada hari Jumaat, iaitu selepas fajar pada hari subuh. Pada hari Jumaat, pada hari subuh pula. Subuh tu kita bangkit, lepas pada subuh tu kita mandi. Mandi tu kita niat mandi Jumaat, itu pun dah memadai. Cuma yang paling baik kita pergi mandi tu dekat-dekat lagi sembahyang Jumaat. Itu lagi cun lah. Pagi tu kita kerja lah berpeluh, mana tahu orang kerja dari Balori ke, orang kerja dekat sawah padi ke, orang kerja yang tempat-tempat susah ni lah, tengah-tengah panas ni berpeluh tu kan. Jenis peluh nak pergi sembahyang Jumaat, baru dia mandi. Itu lagi baik lah lagu tu kan. Begitu. Jadi satu cerita, ni cerita luar ni, iklan sikit. Orang duduk sawah padi, duduk mencangkul. Hari tu tak teringat ke hari tu Jumaat. Dia tak teringat hari tu Jumaat. Jadi ada pak budak naik basikal, kata, "Oi, Pak Haji tak sembahyang Jumaat ke?" Allah, terlupa dia kata. Dia pun cepat-cepat balik rumah, mandi, tukar pakaian, naik motor, pakai topi, motor laju-laju pergi ke masjid. Sampai masjid dia tengok Pak Imam tu rakaat kedua dah, nak rokok. Dia pun cepat-cepat naik atas masjid, terus angkat takbir. Masa angkat takbir, Pak Imam tu pun rokok, dia pun rokok. Masa dia angkat takbir tu rasa lega, Allah dapat Jumaat hari ni. Tapi masa dia rokok, dia terkejut sebab terlupa buka selipar. Lupa buka pula hari tu. Dia pun sami Allah liman hamidah. Bahasa sami Allah liman hamidah, slow-slow dia buang selipar. Lepas tu masa dia sujud, dia pula satu lagi terkejut, terlupa buka topi. Topi pula tu pun nak buka. Eloklah dua-dua kena kan. Jadi nak bagi tahu jangan terkejar-kejar. Tu dia point Jangan terkejar-kejar. Dia buat sembahyang Jumaat ni ada satu benda kalau kita masbuk tahu, ada satu cerita. Ada orang ni dia pergi sembahyang Jumaat, dia masbuk, dia lewat tau masa sembahyang Jumaat. Bilakah dia akan dapat Jumaat? Jawapannya, sekiranya dia dapat rokok, domah linah rokok pada rakaat kedua imam, maka dia dapat Jumaat. Dia datang lambat, dia naik atas masjid. Masa tu Pak Imam duduk rakaat yang kedua, lepas tu nak rokok. Dia pun angkat takbir, lepas tu Pak Imam pun rokok. Dia pun rokok. Dia dapatlah domah linah di dalam rokok rakaat kedua imam. Ketika itu apabila imam bagi salam, dia kena tambah satu lagi rakaat dan dia dapat Jumaat. Faham Berbeza kalau orang tak dapat tamakninah di dalam rakaat kedua Pak Imam. Bermakna masa dia angkat takbir tu, dia nak turun rokok, Pak Imam tu bangkit daripada rokok. Bermakna tak dapat tamakninah lah, dia berselisih kan. Masa dia berselisih bermakna dia tak dapat rakaat yang kedua tadi dan automatik dia pun tak dapat Jumaat. Bermakna apabila imam bagi salam, dia kena buat 4 rakaat, sudah jadi sembahyang zuhur. Faham Ini hukum tau. Bukan bermakna kena datang lambat, tak. Ustaz cerita boleh. Jadi kita datanglah lambat sembahyang Jumaat, bapak dia. Aku bukan cerita yang tu. Aku cerita ni kalau kita ni contohlah pergi Jumaat lambat. Tu contoh dia, Okey, sekiranya orang yang kedua yang datang lambat tadi tu, dia dapat Jumaat, bermakna dia dapat tamakninah rokok di dalam rakaat kedua imam. Bila imam bagi salam, dia tambah satu lagi rakaat kan? Sebab dapat satu rakaat, jadi tambah satu lagi rakaat lah sebab dapat Jumaat kan. Datang yang lagi lambat, datang lagi lambat. Yang lagi lambat tu pula dapat tamakninah, dia berikutlah orang yang kedua tadi.
Dia ikut orang yang masbuk tadi kan. Dan orang tu dia dapat tamak ninah rokok pada rakaat kedua orang tadi. Dia pun dapat Jumaat. Dan benda tu berlanjutan sampai waktu asar. Lepas pada asar tak boleh dah sebab tidak ada solat Jumaat di dalam waktu asar. Ingat insya-Allah hukum dia. Tapi kalau dia ikut orang masbuk, yang orang masbuk tu dah jadi zuhur. Bermakna dia tak dapat tamak ninah rokok dalam rakaat kedua Pak Imam. Bila imam bagi salam dia tambah 4 rakaat dan adhan pula lagi lambat. Dia dapatlah rakaat terakhir tu, dia kena buat zuhur, tidak boleh buat Jumaat. Boleh faham? Hukum dia insya-Allah. Ni satulah beberapa kes yang berlaku berkait dengan solat Jumaat insya-Allah. Tak apa, itu penambahan dia. Ini insya-Allah kita nak masuk sunat mandi ni pada mandi yang kedua, iaitu mandi pada 2 hari raya. Disunatkan mandi pada hari raya Fitri, puasa, dan hari raya Korban. Kita ni bila datang 2 hari raya, satu Aidul Fitri, satu lagi Aidul Adha. Bila datang Aidul Fitri dan Aidul Adha, ketika itu bagi diri kita sunat kita mandi. Nak pergi semayang tu mandi dulu, tu lagi baik gitu. Hukum tersebut meliputi mereka yang ingin menghadiri semayang atau tidak. Sama ada kita ni nak pergi semayang raya ataupun tidak, sunat juga mandi. Kita malah nak pergi semayang raya kan, duduk kat rumah saja je tengok TV, tengok Pak Imam Mekah semayang raya kat dalam TV tu lagi seronok rasa macam tu kan. Kita pun tak pergi. Bila kita tak pergi pun pagi tu sunat juga kita mandi. Mandi tu tetap sunat sama ada kamu pergi semayang raya ataupun tak pergi semayang raya, insya-Allah. Dia semayang raya tak macam semayang Jumaat tau. Semayang Jumaat dalam mazhab Syafi'i dia mesti 40 orang mustautin. Ini Syafi'i ni, mazhab lain tak wajib benda ni. Dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dalam mazhab lain tidak mewajibkan 40 orang mustautin bagi sah semayang Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i sahaja mensyaratkan 40 orang mustautin. Ingat situ insya-Allah. Berbeza dengan semayang raya. Semayang raya ni tak perlu 40 orang tau. Kita semayang raya nampak ada khutbah, jadi kita mesti cukup 40 orang. Tak, dia tidak syarat 40 orang mustautin. Kalau kita mari semayang raya ada Pak Imam seorang, ada Pak Bilal seorang, kita masuk seorang jadi 3 orang. Boleh, tak ada apa pun. Semayang raya ni boleh, tak ada apa pun. Cuma berkhutbah. Khutbah ni sunat. Tak nak khutbah pun tak apa semayang raya ni. Kita nak semayang raya dekat rumah sebagai contoh. Janganlah khutbah buat seorang-seorang. Kita pergi khutbah seorang, gelak ke anak bini. Anak bini kita tengok kat tingkap, abang aku ni kena hantar tanya rambutan dah ni. Seorang khutbah ni kan. Tapi kalau kita 3-4 orang, boleh. Kalau kita buat khutbah raya, boleh. Bermakna semayang raya ni dia tak macam semayang Jumaat. Semayang Jumaat mensyaratkan 40 orang mustautin. Adapun semayang raya tidak syaratkan 40 orang mustautin. Ingat situ insya-Allah. Anak cerita sebab ada berlaku. Anak naik kereta seorang kawan. Kawan ni Pak Lebay. Anak kenal daripada anak kecil dulu sebelum mengaji di pondok. Dia ni selalu jadi Pak Imam dekat surau tempat kita. Selalulah dia bukan mengaji pun, tapi Pak Lebay, Pak Lebay belah kampung kan. Jadi satu hari kita naik kereta dengan dia nak pergi semayang raya. Dia pergi tengok ni cukup 40 orang tidak ni. Kalau tak cukup jangan semayang sini, takut semayang tak sah. Ini semayang raya lah. Ini bukan semayang Jumaat. Kan? Dia tak faham, dia keliru. Hukum semayang Jumaat dengan semayang raya. Ingat situ insya-Allah. Ini kerana hari raya adalah hari untuk berhias, maka disunatkan mandi kepadanya. Walaupun kita tak pergi semayang raya, tapi disunatkan kita mandi. Kenapa? Sebab hari raya ni hari kita seronok, hari kita berhias. Nak pakai baju baru pakailah, nak pakai baju lawa pakailah hari tu. Pakai. Disebabkan itu sunat kita mandi, mandi insya-Allah. Pakailah dia kalau Jumaat sunat kita pakai pakaian putih. Tu lagi baik pada hari Jumaat untuk semayang raya kan. Semayang Jumaat. Adapun semayang raya tak, pakai baju warna-warni. Pakailah baju warna kuning ke hijau tu pulang lah. Cuma pakai kuning tu orang takut geng birsih tu je lah. Tapi nak pakai tak ada apa pun. Pakai je lah tak ada apa pun. Nak pakai baju hijau ke kalau kau orang kuat bulan. Kalau kau kuat BN pula pakai biru rembat je lah. Naik atas masjid tu. Jangan faraqah cerai bergaduh jangan di situ pula. Jangan biar dia nak pakai kan. Dia punya pasal lah. InsyaAllah. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu an dalam kitab Al-Muwatta. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya Fitri sebelum beliau pergi ke tempat sembahyang. Adalah seorang sahabat anak kepada Umar Al-Khattab, namanya Abdullah. Dia ni bila nak pergi sembahyang raya Aidil Fitri dia mandi dulu. Sebelum pergi tu dia mandi. Macam kita lah, kita nak pergi sembahyang raya tu mandi dulu. Dah mandi dah pagi tadi. Sunat juga mandi. Tapi kalau kita mandi pagi tu nak pergi sembahyang subuh tu kita mandi tu kan, kita pun niat untuk sembahyang raya, kita pun sudah memadai sebenarnya. Tapi kalau kita mandi sekali lagi itu lagi cun lah, lagi baik insya-Allah. Ni air banyak ni, kalau air mahal contohlah Syabas sabotah kerajaan Selangor, mana tahu mahal harga air tak pasal-pasal, contohlah ni kan. Jadi tak payahlah membazir pula situ kan, sebab air mahal.
Tapi kalau air tu tengok rasa melempah-lempah, tak ada masalah lah, nak mandi je lah. Boleh mandi insya-Allah. Dikiaskan hari raya Korban dengan hari raya Aidilfitri dari segi hukum sunat mandi pada hari tersebut. Walaupun dalam hadis hanya sebut tentang Aidilfitri, tetapi kalau kita nak mandi juga ketika kita nak semayang Aidul Adha, sunat juga. Sebab apa? Kias. Dua-dua tu adalah raya kan, sunat dia begitu. Amalan sahabat Nabi ini dikuatkan lagi dengan dikiaskan mandi dua hari raya dengan mandi pada hari Jumaat. Ini kerana makna yang terkandung pada kedua-duanya adalah sama, iaitu membersihkan diri bagi menghadiri satu perhimpunan orang ramai kerana mendirikan sembahyang. Kalau pergi sembahyang Jumaat himpun orang ramai, raya pun serupa juga. Sembahyang raya ni pun berhimpun ramai-ramai. Kalau sembahyang Jumaat berhimpun ramai-ramai pun sunat mandi, maka kita pergi sembahyang Aidilfitri Al-Adha berhimpun ramai-ramai pun sunat mandi. Tu hukum dia. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang terdapat kelemahan. Adalah sikit hadis ni, lemah sikit riwayat dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata, Abdullah ni kata, apa kata dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Korban. Ada hadis tapi lemah sikitlah. Ada hadis ni bagi tahu siapa dia? Abdullah bin Abbas. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak pergi sembahyang Aidilfitri, nak pergi sembahyang Aidul Adha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang mandi dulu. Mandi dulu. Jadi mandi itu sendiri adalah sunat. Buat insya-Allah gitu. Hadis ini menguatkan lagi dalil yang lalu lah, banyak amalan sahabat tadi. Okey, waktu mandi, bilakah kita nak mandi? Soalan dia. Waktu mandi pada kedua hari raya bermula daripada pertengahan malam hari raya. Sunat mandi raya ni bukan pagi tu je tau. Pagi tu satu yang afdal lah. Tapi sebenarnya start tu bila tu? Maghrib, malam raya. Orang zaman kita ingat jadual orang Islam tak seperti mana jadual orang putih. Jadual orang Islam pertukaran hari itu terletak pada waktu maghrib. Orang putih punya jadual dia orang pertukaran hari terletak pada pukul 12. Tu orang putih kan. Jam kita boleh pakai macam tu kan. Tapi kita orang Islam tak, kita terletak pada waktu maghrib. Macam kita hari ni hari Rabu. Abang maghrib ni dia kira Khamis dah ni hari ni. Sudah dikira sebagai Khamis dah hari ni kan. Sebab itulah jadual orang Islam. Jadi hari puasa contoh, Isytihar nampak anak bulan, hari tu pun kita pun dah start takbir raya. Start takbir raya tu dah sunat dah kepada kita mandi hari raya. Bermakna kalau kita mandi malam tu, esok pagi tu kita nak pergi sembahyang raya, kita tak mandi dah dapat pahala dah. Cuma lagi baik nak pergi tu mandi pula, tu lagi baik. Pasal tak? Begitu hukum insya-Allah. Okey. 2. Yang ketiga, mandi gerhana matahari dan bulan. Dia matahari dengan bulan tu duk berjalan pusing. Kadang-kadang dia boleh selisih sama-sama dia kan. Bila selisih kita jadi gelap, tak pasal. Jadilah gerhana matahari. Dia ada gerhana matahari, dia ada gerhana bulan. Gerhana ni dia tidak ada kaitan dengan sesiapa pun. Dia jangan jadi macam orang Arab dulu. Orang Arab dulu duk kata gerhana ni berlaku berfaktorkan kesedihan individu tertentu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dia, anak dia meninggal nama Ibrahim. Nabi Muhammad ni ada seorang anak nama Ibrahim daripada seorang isteri yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata bukan isteri Nabi, ada orang kata hamba Nabi, wallahu alam lah. Itu berlakulah perdebatan di antara ulama-ulama sirah. Biar cerita tu. Yang cerita Nabi Muhammad ada seorang anak nama Ibrahim. Nabi Muhammad sallam ni hari dia pergi ziarah anak dia masa sakit tu, dia pegang Nabi Muhammad menangis. Bila menangis menyebabkan Abdurrahman bin Auf tengok. Dia tengok Nabi Muhammad menangis, dia tanya, kenapa Nabi Muhammad menangis? Bukankah sebelum ni Nabi Muhammad melarang kita menangis bila ada kematian? Nabi kata menangis tu sebab sedih. Yang tak boleh tu meratap. An-niyahah. Meratap maksudnya nitik air mata. Mati dah, tak ada dah nak jaga aku. Tu meratap tu. Macam mana? Orang Melayu ni tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau pergi ke Arab berlambak Syekh. Arab, apa lagi orang India, dekat India tu lah, kat Pakistan berlambak. Dekat Malaysia pun ada. Yang buat tu Cina lah, Buddha. Dia siap upah orang tu kan. Tu pergi meratap. Meratap kematian tu haram dalam agama Islam. Islam mengharamkan meratap atas kematian. Tak boleh. Walaupun yang mati itu orang besar sekalipun, jangan. Meninggal orang besar, beda lingkup dah, parti kita mati dah, Tok Guru ni. Contoh. Jangan duk kata lagu tu. Tu meratap tu. Meratap ni diharamkan oleh Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW ni menitik air mata tu. Bila Nabi menitik air mata Nabi SAW, Abdurrahman tengok, oi, nangis ni. Tidak Nabi larang ke dulu? Nabi kata bukan larang menangis. Bila menangis, bila mati ni sedih-sedih ni menangis tu faham, biasalah tu. Tu fitrah kan. Cuma meratap tu tak boleh. Jadi nak jadi cerita hari tu jadi gerhana hari tu.
Gerhana menyebabkan ada orang cakap bulan pun turut bersedih dengan kesedihan Nabi. Orang sastra selalu cakap macam tu. Dia sedih, dia putus bercinta, dia tengok pokok. Oi, pokok pun turut merasai sedihku. Alah, berada dia betul. Nak orang bercinta kan macam tu. Ada perangai macam tu ada. Zaman dulu pun ada perangai macam tu. Dia kata tengok tu, buat matahari, bulan pun sedih dengan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu pun terus sampai ke satu hadis. Nabi Muhammad kata innasyamsa wal qamara innasyamsa wal qamara ayatani, dua-dua ni min ayatillah. Dia merupakan dua-dua ni merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak berkait pun dengan kesedihan seseorang pun. Benda tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada gerhana matahari bulan, kita fikir ni apa hal ni, siapa nak kena langgar ke motor pula hari ni. Jangan fikir macam tu. Orang Melayu ni bukan boleh, benda khurafat ni cukup hidup kat kepala otak orang Melayu. Betul? Dulu Syekh dia ada istilah Israiliyat. Dia dekat Malaysia ni satu lagi Melayuiyat. Dia bukan Israiliyat, Melayuiyat. Orang Melayu punya cerita orang Melayu. Benda tu tak ada pun dalam Islam. Tak ada pun. Potong kuku tak boleh pada waktu malam. Itu Melayuiyat semua tu. Tak boleh dia kuku malam ni. Kalau potong kuku waktu malam, nanti orang tu nak mati. Sedap dia goreng geling. Bagaimana tak tahu. Ini orang Melayu kan. Tak ada. Itu semua tu Melayuiyat, bukan Israiliyat. Sebab Israel tak pernah sebut. Yang sebutnya orang Melayu. Dia panggil Melayuiyat. Elaklah benda macam tu, insya-Allah. Baik. Okey, gerhana matahari dan gerhana bulan. Bila berlaku gerhana, sunat kita mandi, sunat. Disunatkan mandi ketika hendak mendirikan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Dan ini adalah kias kepada sembahyang Jumaat. Ini kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang sama dari segi disyariatkan berjemaah dan perhimpunan orang ramai untuk melaksanakannya. Hari Jumaat kita berhimpun ramai-ramai, sebelum tu kita mandi. Serupa juga bila kita nak sembahyang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sebab kita nak pergi berhimpun ramai-ramai, kita nak sembahyang tu kan. Jadi kita pun mandi dulu. Hukum mandi itu adalah sunat. Sunat insya-Allah. Dekat Pakistan, ana sempat gerhana matahari di Pakistan. Dia gerhana pula gerhana yang paling teruk. Kat Malaysia ni pun kali ni banyak. Tapi kali ni banyak gerhana bulan berbanding gerhana matahari kan kat Malaysia. Cerita kawan Ana ni cerita di Pakistan, penyempun. Cerita dia bila gerhana matahari di Pakistan, dia bulan tu sisih dengan matahari. Masa tu berlaku sebelum Zuhur, masa duk tengah matahari atas angin. Masa tu sebelum waktu Zuhur tu kan. Jadi tengah panas. Duk tengah cerah, tiba-tiba gelap. Duk tengah cerah tu, kita tengah sembahyang, gelap. Terkejut masa tu. Syekh tu pula yang jadi imam hari tu pula, dia baca Quran pula sedap. Dia baca Quran macam Syekh Sudaisi. Jadi bila gelap tu, dia pergi baca pula ayat-ayat sedih, dia buat suara sedih. Habis bakap nangis ke masjid. Terror sungguh Pak Imam hari tu kan. Tapi kita pun rasa kejut dengan mula. Sebab kita tak biasa. Tak biasa duk cerah, tiba-tiba gelap. Nyapa hal gelap ni. Tiba-tiba rasa jadi macam tu, jadi kelang kabut kita tu kan. Tapi masa tu pun kita rasa dah kebesaran Allah SWT. Kita dah teringat balik cerita-cerita Nabi Muhammad, cerita-cerita dalam Quran berkait dengan hari kiamat. Yalah, cerah tiba gelap, kita terkejut kan. Itu baru daripada cerah pada gelap. Cuba kita bayangkan bumi ni elok bergegar pecah pula. Sana pecah, pusing pecah. Lagi gelabah kita kan. Tu gerhana matahari. Bila datang gerhana nak pergi semayang tu, sunat kita mandi dulu sunat insya-Allah. Waktunya bila kita nak mandi ni, waktu mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan ialah apabila mula berlaku gerhana dan tamat apabila hilangnya gerhana. Bila sunat kita mandi ni, daripada start gerhana sampailah habis gerhana, tengah-tengah tu sunat kita mandi sunat insya-Allah. Okey, yang keempat, mandi untuk sembahyang istisqa. Sembahyang minta air, minta hujan. Sama ada tak ada air ataupun air ada tapi jerebu sebagai contoh. Dia jerebu tu pun kita perlu pada air juga kan, perlu pada hujan juga sebab nak bagi kabus tu hilang sebagai contoh kan. Sunat juga kepada kita sembahyang sunat istisqa. Anda tak tahulah dekat Selangor ni buat ke tidak, tapi kat Kelantan tu banyak kali dah buat. Selangor ni wallahu alam, mungkin orang Selangor rasa dia canggih sangat kot. Mungkin lah kot. Orang Kelantan ni rajin nak buat kalau kemarau sikit, orang pun buatlah selalu sembahyang istisqa begitu. Okey, mandi untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan sembahyang istisqa, kias kepada mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan. Kenapa sunat mandi gerhana ni? Sebab kias tengok kepada sembahyang gerhana ni. Istisqa pun sunat kita mandi insya-Allah. Dia sembahyang gerhana istisqa ni, jadi cara dia
Antaranya khatib tu masa dia tengah khutbah, dia sunatkan dia terbalikkan pakaian luar ni. Ada orang ni kadang-kadang dia pergi sembahyang, dia bawa kain serban tak tabahu tu kan. Tengah-tengah duk khutbah tu, khatib tu pula dia buka kain serban, dia buat terbalik. Dia pakai serban, dia buka kain serban, dia buat terbalik, dia pakai pula kain serban. Dia pakai kepiah, dia buka kepiah, dia buat terbalik, pakai macam tu. Yang mula-mula sekali buat tu khatib. Lepas bila khatib buat, makmum automatik pun kena tiru, sunat tiru. Tak buat pun tak apa, tapi kalau buat tu lagi baik. Sebab apa buat macam tu? Kita tunjuk pada Allah Ta'ala ni kita terlalu memerlukan kepada dia. Sana. Rasa Allah perlunya aku pada tak apa, buat terbalik baju pun tak apa lagi. Itu tujuan ni. Nampak tak? Kita tunjuk yang kita terlalu berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah insya-Allah semasa sekolah ni, buatlah. Kat Kelantan anda ingat ana sempat masa ana belajar di pondok Lebu Tapau Pasir Mas Kelantan ada 1 tahun tu perang kemarau panjang sampai alik dia gingin Kelantan ni orang kuat politik orang Kelantan ni. Hujan tak turun jadi isu politik. Tu Kelantan punya style. Betul Syekh, dia orang Kelantan ni masyarakat politik. Cakap apa politik? Sama ada alik BN, alik PAS, serupa dua. Perangan serupa. Nanti orang tak boleh. Dia masyarakat politik. Dia masuk kedai kopi tu. Dia punya parlimen tu lagi sedap di parlimen dekat Lumpur tu. Betul. Mari Mak Sabu pergi ceramah. Orang Kelantan ni ada 2-3 figure yang dia orang cukup suka. Antaranya Mak Sabu. Dia cukup suka Mak Sabu. Kalau dulu Allahyarham Ustaz Muhammad Yaakob. Haji kenal lah Muhammad Yaakob. Dia ceramah sedap lah Ustaz Muhammad Yaakob. Antara lain Ustaz Nasaruddin Daud. Yang suka dia orang dengar ceramah ni, ceramah Mak Sabu. Mak Sabu ceramah malam tu kongkang-kongkang. Esok masuk kedai kopi, dia pergi ulah balik Mak Sabu ulah. Kedai kopi. Lagi goreng balik kat kedai kopi. Ada cerita ni situasi yang ngaji di pondok. Kita pagi-pagi tu habis kelas pagi. Lepas tu sementara nak pergi kelas kedua pula pergi makan dulu. Masuk kedai kopi tu boleh dengar sudah bergaduh tepi. Yang dia bergaduh tu pula ada padam no kat situ tu. Ada padam no. Tak betul begini. Begini pula dia goreng pula situ. Kita dengar pun sedap pada Mak Sabu lagi. Dengar dia goreng kan. Tu orang Kelantan punya style tau. Dia orang masyarakat politik. Orang Kelantan ni masyarakat politik. Orang kata universiti politik terbuka kan. Itulah Kelantan. Jadi cerita ni bila air tak ada, bila hujan tak turun, bila air ni tak ada ni, kemarau panjang, dia orang ni jadikan isu politik. Isu politik. Alik UMNO serupa, alik PAS serupa, dua-dua serupa. Zaman Nana tu lah. Last sekali buatlah majlis iaitu sembahyang istisqa. Tu Uni Aziz suruh buat hari tu. Imam sembahyang hari tu Tugu Haji Abdullah Pondok Lebu Tapau. Dan khatibnya bukan. Tak imam tu Tugu Haji Hashim Pasir Tumbuh. Dan khatib tu pula Tugu Haji Husin meninggal baru ni. Tugu Haji Husin ni Pondok Lebu Tapau Haji abang akan kenal lah kan. Pondok Haji Lebu Tapau Pasir Mas. Cerita dia Tugu Uni Aziz ni dia nak datang majlis hari tu, tapi nak jadi kes politik. Macam mana geng parti BN ni dia pergi goreng ke Sultan Kelantan masa tu, Sultan Ismail, minta supaya Uni Aziz tak hadir hari tu. Jadi Sultan pergi mengadap. Lepas sekali tak semayang Tugu Uni Aziz ni. Gitu dia kan. Lepas tu bila Tugu Uni Aziz balik tu pergi ke stadium untuk nak semayang istisqa, dia pergi dah siap dah. Lepas tu Tugu Uni Aziz menangis. Lepas semayang dah menangis tu, bila dia menangis tu awan pun hitam. Duk tak lama hujan. Nanti dia cerita orang rapat ni pula terus goreng. Karomak dah Uni Aziz ni. Tengok orang rapat. Orang rapat pula cerita ni berlaku di Kelantan. Ni zaman nak belajar dululah. Cerita istisqa. Biarlah cerita Kelantan tu. Okey. Cerita ni pula, cerita kita balik ni. Yang kelima, mandi selepas memandikan mayat. Lepas kita mandikan jenazah, kita tukar mandikan tu, kita pula sunat mandi. Begitu. Tak wajib, tapi kalau kita mandi lagi baiklah lepas kita mandikan jenazah. Disunatkan mandi kepada siapa yang memandikan mayat. Bila kita dah mandikan mayat, kita sendiri itu sunat kita mandi, sunat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Sesiapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Nabi Muhammad kata kalau orang tu dah mandikan jenazah, dia sendiri itu sunat mandi lepas tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah mandi dalam hadis di atas bukan dengan makna wajib, bahkan sunat. Berdasarkan hadis lain, tidak wajib ke atas kamu mandi dalam masalah memandikan mayat di kalangan kamu apabila kamu memandikannya. Ada hadis lain pula kata, kalau kamu memandikan jenazah, kamu nak mandi sekali lagi itu bukan wajib pun. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum dia begitu. Yang keenam, mandi yang berkaitan dengan ibadat haji. Kita pergi ke Mekah tu kan. Dia ada lagi mandi tu masa tu. Yang pertama, mandi untuk memakai ihram haji atau umrah. Sebelum nak pakai ihram tu kan, mandi dulu. Sunat mandi.
Okey, dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu an, bahawa dia menceritakan dia telah melihat Nabi SAW menanggalkan pakaian untuk berihram, kemudian baginda mandi. Nabi SAW nak pakai ihram, dia buka pakaian lain dulu kan. Tapi sebelum Nabi Muhammad nak pakai ihram tu dia mandi dulu. Di situ menjadi dalil sunat sebelum kita pakai ihram kita mandi dulu, sunat mandi insya-Allah gitu. Yang kedua, mandi ketika hendak masuk ke Mekah. Nak masuk ke Mekah tu mandi pula. Siapa dah dekat Saudi tu kan, nak masuk ke Mekah tu. Sunat pula mandi. Dalilnya ialah Ibnu Ammar radhiyallahu anhuma tidak pulang ke Mekah, tidak datang ke Mekah, melainkan bermalam di Zitua, nama tempat Zitua, sehingga waktu pagi. Kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada siang hari. Dia pernah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Adalah kisah seorang sahabat Abdullah bin Umar, anak Umar Khattab. Dia ni pergi ke Mekah, tapi dia tak terus pergi, dia tinggal satu tempat dulu. Nama tempat tu Zitua, nama tempat. Dia duduk di situ sampai waktu pagi. Pagi nak tolak tu dia mandi dulu. Cerita dia kan. Di sinilah menjadi dalil sunat juga kita mandi sebelum kita masuk ke Mekah. Sunat insya-Allah. Anda nak cerita pun tak reti sebab tak pernah sampai Mekah lagi. Mana Zitua ni, kat mana aku tak tahu sebab tak pernah sampai. Adalah orang kat mana ustaz orang tanya pasal Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni kat mana ustaz? Mana aku tahu, aku tak pernah sampai. Aku tak pernah sampai. Tapi ana ingat tu guru ana, Allah yarhamhu kajillah, dia pernah sebut, dia kata Hudaybiyah ni sekarang orang panggil Sumaisi. Tu kajillah ni dia tak tahu pergi ke Mekah sebab kerajaan tahu pergi ke Mekah. Dia tak tahu pergi ke Mekah orang tua ni kan. Dia pergi dia selalu sebut. Dia kata Hudaybiyah ni sekarang ni orang panggil Sumaisi. Pergi cari Sumaisi. Situlah Hudaybiyah. Situlah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian kan gitu. Kita ni kalau pergi ke Mekah ke, mau tawaf tu biar orang tahu sirah. Wah sedap. Betul dia cakap ni. Kita pergi ke Mekah ke mana kita biar cari orang reti sirah, pandai sirah. Dia sampai situ dia cerita apa kejadian berlaku di situ. Seronok Syekh. Ada ingat di masa nak mengaji di Mesir. Sampai di Mesir, anak Mesir setahun punya duduk di Mesir. Hari cuti pergi ke Semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa AS bermunajat. Anak pergi dengan seorang budak Arab duduk di Mesir, dan dia ni mahir sirah cerita Nabi Musa apa dalam kepala otak dia. Cukup hebat kawan ni. Dia bawa kita satu tempat tu. Dia cerita ni cerita ni tempat ni berkait dengan ayat Quran ni. Dia sebut ayat Quran tu. Kita dengar tu kita seronok berjalan. Betul tak? Kita berjalan jadi seronok. Supaya juga bila kita pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah tu pasti kamu tawaf tu orang reti sirah. Oh seronok berjalan. Biar pergi cerita ni bla bla kita dengar tu terbayang macam mana Nabi Muhammad buat perjanjian, dekat mana ahli kafir duduk, ahli Islam pula duduk kan. Jadi seronok pula cerita tu kan. Lepas tu ada pesan lah, kalau nak pergi ke Mekah ni ataupun nak pergi umrah ke haji ke umrah atau berjalan mana-mana pun, cari orang yang tahu cerita tu biar seronok sikit berjalan. Dia bila kita tahu cerita ni bukan sekadar seronok tau. Ni hati ni iman tambah. Macam contoh, anda pergi di Mesir, masa belajar di Mesir, anda pergi tempat air keluar kat celah batu yang Allah Taala sebut dalam Quran. Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Apabila kaum Bani Israel minta air dengan Nabi Musa AS, Nabi Musa ni pun tanya Allah Ta'ala kata idrib bi'asaqal hajar, ambil tongkat tu pukul dekat batu, fanfajarat minhu 12 aina, terpancarlah 12 mata air. Pergi Mesir adalah batu tu, batu sebiji 12 mata air. Kita pergi kira 1 2 cukup 12 mata air. Bila cukup tu betul lah Quran dah bagi tahu. Dia punya iman tu rasa. Kita duk selama ni duk baca je, tu tengok sendiri. Rasa lain sebenarnya. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang pergi tu biar cari orang pandai bercerita. Baru kita musafir tu, kita pergi berjalan tu, iman kita rasa lain sikit. InsyaAllah gitu. Nah pesanlah. Tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada lagi baik gitu. InsyaAllah. Okey. Yang ketiga, mandi ketika hendak wukuf di Arafah selepas gelincir matahari. Yang afdalnya ialah mandi di Namirah, nama tempat yang berhampiran dengan padang Arafah. Dekat pada Arafah satu tempat nama Namirah, mandi dulu kat situ. Mandi sunat. Dalilnya ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an mandi pada kedua-dua hari raya. Hari Jumaat, hari Arafah, dan ketika hendak berihram. Imam Syafi'i dalam musnadnya sebagaimana disebut dalam kitab Al-Um. Okey, ada satu hadis Imam Asy-Syafi'i kemukakan hadis ni dia ambil dalam kitab Al-Um. Perbuatan ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu sunat dia. Imam Malik dalam Muwatta telah meriwayatkan daripada Nafi', Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi ketika ihramnya sebelum dia memakai ihram, ketika masuk ke Mekah dan ketika wukuf di padang Arafah. Nak pakai ihram tu mandi dah. Yang kedua nak masuk ke Mekah tu mandi pula.
masa nak wukuf di Arafah sebelum tu mandi pula. Tinggal kali mandi di situ. Di sini tempat-tempat sunat kita mandi, gitu hukum dia. Yang keempat, mandi untuk melontar batu di tiga-tiga jamrah pada setiap hari tasyrik, yang 3 selepas gelincir matahari. Jadi lontar jumrah dia panggil kan, baling batu. Baling batu tahu, jangan geram sangat pergi selipar baling. Ni ada orang dia geram dengan setan. Baling batu balik, tak puas hati, ambil selipar pula balik. Balik pula kuat, orang hujung sana pula kena. Jangan. Ni dia fokus kat tengah-tengah tu. Ada batu besar tu kan. Balik biar kena situ ya. Jangan terlajar sampai hujung sana. Orang tu pun tak balik batu juga. Dia balik batu dia bergerak, dia balik batu kuat sama. Balik tu pula kena. Eloklah gitu. Kan? Macam pilihan raya kat Malaysia pula jadi. Malaysia kan macam tu pilihan raya. Masa duk ramai-ramai tu kan. Masa mula-mula tu. Baling kasut macam-macam baling. Perangai apa tak tahu. Kan? Dah tak sihat dah politik kita kadang. Okey. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengannya. Juga kerana ia merupakan tempat orang ramai berhimpun. Kenapa kita kena mandi? Sebab masa kita pergi lontar jumrah ni ramai berhimpun-himpun. Macam-macam bau ada gitu. Kan? Ini bau Afrika, ni bau Melayu, ni bau India, ni bau Cina. Macam-macam bau ada. Jadi nak mengurangkan orang punya pening, bau badan ni, mandi dulu. Ra'i juga orang kan. Gitu, sunat mandi. Bukan wajib, sunat saja mandi. Oleh itu hukumnya sama dengan mandi pada hari Jumaat lah. Hukumnya macam mandi Jumaat juga hukumnya. Jamrah ialah tempat dilontar anak-anak batu padanya. Ia terletak di Mina. Ia juga digunakan dengan makna anak-anak batu yang digunakan untuk melontar pada tempat-tempat tersebut. Jamrah ni makna baling. Itu makna jamrah. Jamrah ni baling tu jamrah. Jadi ambil anak batu baling gitu. Ambil anak batu tau. Batu besar-besar pula baling. Okey. Yang seterusnya, mandi kerana memasuki Madinah Munawwarah. Tak ada masuk Mekah. Masuk Madinah pun sunat juga mandi, sunat. Ini sekiranya mudah dilakukan lah. Kalau mudah nak mandi je lah, begitu. Ia disunatkan berdasarkan kias kepada sunat mandi ketika masuk ke Mekah. Kalau masuk ke Mekah pun sunat, masuk ke Madinah pun sunat juga. Itu maksud dia. Ini kerana kedua-duanya dah tanah haram. Mekah tu tanah haram, Madinah pun tanah haram. Disebabkan sama-sama tanah haram, maka masuk kedua-dua sunat mandi, hukum dia. Sekira tidak dapat dilakukan, maka disunatkan mandi sebelum masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu. Dah masuk Madinah, tapi masa masuk tu tak mandi lagi. Nak masuk masjid tu pula sunat mandi. Kalau dah mandi masa masuk Madinah, tak payah mandi dah, kan? Tapi kalau kita tak mandi masa nak masuk ke Madinah, nak masuk ke masjid tu pula. Masa nak masuk masjid tu sunat pula kita mandi, Hukum dia begitu insya-Allah. Okey. Cara mandi. Macam mana mandi ni pula? Ia terdiri daripada 2 cara, iaitu cara yang wajib, yang kedua cara yang disunatkan. Cukuplah, wallahu a'lam. Ada soalan tak? Akan datang kita bincang cara mandi pula insya-Allah. Okey, ada soalan tak? Nak klaim pula. Sila. Soalan. Sebelum nak jawab soalan kawan-kawan. Ada soalan tak? Apa dia? Niat khusus ada. Maknanya masa kita nak mandi kita sebutlah, saja saya mandi sunat gerhana. Faham tak? Macam tu kena sebut. Okey. Ni ada soalan kawan-kawan. Soalan lama ni sampai penuh. Handphone penuh soalan. Banyak tempat nak jawab. Okey, ni soalan kawan kita ni, soalan lama ni. Dia kata macam mana kita nak khusyuk dalam semayang? Masa semayang ni nak bagi khusyuk macam mana agak-agak? Yang pertamanya, hukum khusyuk dalam semayang. Khusyuk dalam semayang ni dia merupakan syarat sah sembahyang walaupun kita khusyuk sekejap sahaja. Maksudnya start angkat takbir sampai bagi salam, tengah-tengah tu kita dah khusyuk sekejap, sembahyang kita dah sah. Tapi kalau start angkat takbir sampai bagi salam tak khusyuk langsung, Allahu Akbar tu khayadah, lepas jerma dah pergi. Jerma tengah sembahyang masa rakaat kedua bah ke Pakistan, dok teringat zaman mengaji Pakistan, dok teringat naik bas macam mana, dok teringat pula tak bas tu yang ribu bas tu pasal lagu Hindustan. Pakistan kan macam tu kan. Lepas tu rakaat ketiga teringat pula dok kat Mesir pula pergi. Habis semayang tu, habis negara dia pusing. Makna start daripada angkat takbir sampai bagi salam ni tak khusyuk langsung. Kalau kita baca kitab ni mazhab Syafi'i ni dalam bab semayang, dia kata semayang orang tu tak sah. Bermakna dalam tengah-tengah semayang daripada angkat takbir sampai bagi salam ada satu part kita khusyuk, itu pun sudah memadai. Nak bagi khusyuk daripada awal sampai akhir susah Syekh. Susah. Tengah semayang ni kadang-kadang yang tak ingat jadi ingat. Betul. Bentang sejadah. Masa tak semayang tak boleh terfikir pasal sejadah tu. Tapi masa semayang dia fikir pasal sejadah tu. Sebab dekat sejadah tu ada gambar Kaabah.
Masa semayang fikirlah, kenapa Kaabah macam ni? Nampak dia fikir. Kenapa Kaabah macam ni? Dia pergi bahas kenapa bunga Kaabah ni macam ni. Padahal dia ni bukan orang seni pun. Bukan orang seni pun, dia bukan minat seni pun. Tapi tak pasal-pasal dia pergi bahas seni yang ada pada kain sejadah tu. Nampak? Nak ceritanya, masa kita semayang ni, kita duk khusyuk macam mana pun, ada time kita tak khusyuk. Ada time jadi kita tak khusyuk. Tak apalah satu hal. Soalan ni macam mana kita nak dapat khusyuk. Khusyuk ni terjemahan Melayu fokus. Tu yang mudah nak faham. Makna khusyuk ni fokus. Macam mana Ada orang ni dia makan nasi tau. Dia tengah makan nasi. Orang cakap apa keliling dia tak dengar. Dia dengar tapi tak tahu orang cakap apa. Makan wah bunyi tu. Habis makan, anda dengar tadi yang tak cakap tapi tak cakap apa yang tahu panggil khusyuk masa makan. Khusyuk makan. Ada orang ni dia orang kerjalah sebagai accountant lah sebagai contoh kan. Orang kerja account, kerja kira duit kerja dia. Masa dia kira duit tu, orang dia cakap macam-macam keliling kelalang dia tak dengar. Dia dengar tapi tak masuk dalam kepala otak dia. Ke sana. Bunyilah wah padahal tepi dia ya. Yang tu orang panggil khusyuk masa dia sedang kira duit. Gitu. Ada orang ni dengar kuliah. Dengar ustaz tu duk cerita, dia dengar bebok cakap, dia duk layan ustaz tu cakap. Itu panggil khusyuk dengan kuliah. Khusyuk dengan kuliah dia panggil. Tapi kalau dengar ustaz tu cakap, lepas tu kamu cakap dengar. Ustaz dengar dia dengar juga kan. Yang tu tak khusyuk dia panggil. Ada satu lagi dengar kuliah tapi tu tidur. Tu lebih khusyuk. Itu lebih khusyuk kan? Jadi kita nak faham khusyuk ni, masa kita semayang tu, kita fokus semayang kita sampai benda lain tu tak masuk dalam kepala otak kita. Yang tu dia panggil khusyuk. Faham? Tapi kalau tengah semayang duk teringat lain, tu panggil khayal. Tengah semayang duk nampak Kaabah, tengok Kaabah, itu khayal dia panggil. Itu bukan khusyuk. Khusyuk ni mana fokus. Masa kita buat satu benda, kita fokus. Fokus tu dipanggil sebagai khusyuk. InsyaAllah. Orang tanya aku boleh benda macam ni. Okey, yang kedua, masa kita semayang tiba-tiba terkeluar air liur. Apa hukum semayang kita? Macam mana ni? Tengah semayang boleh terkeluar air liur. Contohlah dia mari semayang, dia sujud tu meleleh air liur terkeluar. Contoh. Macam mana masalah semayang dia sah. Sebab air liur terkeluar ni bukan perkara yang membatalkan semayang. Begitu insya-Allah. Ada orang ni semayang subuh dia tidur semayang. Masa dia sujud dia tidur. Air liur basi pun keluar. Itu bukan air liur basi tu, air liur biasa je sebenarnya. Tapi semayang tetap dikira sebagai batal bukan kerana air liur tu. Faktor sebab punggung terangkat. Faham Kita kena ingat kalau kita semayang punggung kita rapat, kita tak gonjang tu kan, wuduk kita tak batal. Tapi kalau kita tidur terangkat punggung terangkat wuduk kita batal. Tidur sujud menongging lagilah batal. Sah ke semayang, wuduk pun batal. Boleh faham insya-Allah. Dia bukan pandai air liur tu. Air liur tu soal nombor 2. Gitu insya-Allah. Bila kita ada orang tanya nak air liur wasi ni najis ke tidak? Best soalan tu. Air liur wasi ni najis ke tidak? Ada orang kata air liur wasi ni najis. Ada orang kata air liur wasi ni tak najis. Ana wallahu a'lam. Benda ni kena tanya doktor. Sebab air liur yang dikatakan najis ni sekiranya benda tu datang daripada perut. Datang dari perut. Ada orang kata air liur wasi datang daripada perut. Kita dah tidur tu air dari perut tu keluar pergi ke bibir, lepas tu keluar kan. Kalau betul lah air tu datang daripada perut, maka dia dikira sebagai najis. Tapi kalau sekadar di bibir saja, dia tidak dikira sebagai najis. Begitu insya-Allah hukum dia. Okey, yang ketiga, kalau kita basuh pakaian menggunakan mesin basuh, adakah pakaian kita dikira sebagai bersih? Ada juga orang tanya soalan ni. Contoh sekarang zaman moden tau, orang tak basuh dah pakai ni. Kalau pergi dekat pondok, susah. Betul, pondok susah Syekh. Tak payah cerita masalah basuh baju, mandi wajib pun susah. Anak cerita ni, ada kawan anak seorang, malam tu tidur mengigau, wajib mandi. Dia turun mandi wajib tu pukul 4 pagi. Subuh masuk pukul 6. 4 pagi tu turun dah. Dia boleh sembahyang subuh pada pukul 9 pagi. Lama jadi mandi wajib hari tu. Sebab apa? Duk teringat air mustakmal. Dia duk teringat air mustakmal. Pondok ni zaman Nana lah, ni bukan zaman sekarang ni. Zaman sekarang modern dah pondok ni. Zaman Nana dulu, pondok ni pakai telaga. Pakai telaga tau. Jadi bila dia ambil air, mandi mula-mula, lepas tu dia ambil kedua, air tu melitik. Mustakmal ni. Lalas sekali. Pagi tu klok-klang bunyi beledi dia. Gitu kan. Dia punya was-was tu sampai tahap tu kan. Tu problem juga tu jadi macam tu kan. Yang kedua, bila kita tengok dia orang basuh kain, jam.
Jam tahu tengok orang basuh kain. Sebab dia orang basuh tu, lepas tu dia jerah pula keluar. Dia kata mesti menggunakan air mutlak, tidak boleh menggunakan air mustakmal. Dia jerah pula keluar lepas basuh tu. Dan antara benda berlaku bila dah zaman moden, dia dah ada mesin basuh. Zaman Nana tu dah ada mesin basuh, dan ada sebilangan budak pondok kita pakai mesin basuh. Dah ada. Walaupun Nana tak pakai mesin basuh lah masa tu. Tapi kawan Nana pakai mesin basuh. Dia pakai mesin basuh tu dah pah elok dah. Keluar tu boleh pakai dah, dia basuh pula. Dia tak boleh, tak sah kata dia. Sebenarnya tak ada masalah. Dia bawah kategori umumul balwa, satu keumuman yang dah jadi biasa di dalam satu masyarakat. Kebiasaan masyarakat kita ni basuh baju guna mesin basuh. Jadi kalau dah guna sistem mesin basuh tu, lepas basuh adakah kita kena basuh pula dekat luar, jerus pula dengan air mutlak di luar? Jawabnya tak perlu. Satulah. Yang kedua, masalah air mustakmal ni hanya berlaku dalam mazhab Syafi'i sahaja. Air mustakmal ni mazhab Syafi'i je. Mazhab lain tak timbul pun air mustakmal ni. Tak ada masalah pun. Air mustakmal ke tak mustakmal, hukumnya serupa kalau ikut mazhab yang lain. Air mustakmal ni hanya timbul di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah gitu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Nak guna mesin basuh, guna je lah. Lepas tu ustaz, adakah kena jerah pula kat luar? Tak payah. Pakai tu pergi semayang, tak ada masalah apa pun. Okey insya-Allah. Senang insya-Allah gitu. Dia fiqh ni buat susah tau. Fiqh ni buat senang insya-Allah. Dia buat susah fiqh ni. Sebab fiqh ni asalnya senang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan seseorang itu melainkan kadar kemampuan dia sahaja. Insya-Allah gitu. Yang keempat, antara pergi haji dengan duit pergi haji diberikan kepada mujahidin di Palestin, mana lebih diutamakan? Dekat Malaysia pula cerita lain. Dekat Malaysia ni mana yang perlu didahulukan? Pergi haji ke mengundi pilihan raya? Malaysia kan. Yang kawan kita ni tanya ni, duit pergi ke Mekah, satu lagi duit pergi hantar ke pokok Palestin tu, mana lagi diutamakan? Ada pula dua perkara lah. Okey, tak apa, kita bahas dulu. Yang pertama, kalau sekiranya PM kita isytihar, pilihan raya berlaku pada musim haji, mana satu kita nak buat? Nak pergi ke Mekah buat haji ke mengundi di pilihan raya? Ada satu soalan. Orang tanya dah banyak tu. Dalam Facebook tak larat orang tanya. Dalam sekali terpaksa pula tulis artikel. Dan anak tulis dah artikel tu tahun 2005. Lama dah tulis benda ni. Dah fikir dah benda-benda macam ni boleh berlaku kan. Tiba-tiba berlaku sungguh dekat Malaysia. Okey, dia macam ni tau. Sekiranya diisytihar juga pada musim haji untuk pilihan raya, dahulukan pilihan raya berbanding pergi haji. Kenapa? Bila bertembung di antara maslahat orang ramai dengan maslahat peribadi, didahulukan maslahat orang ramai. Mana lagi didahulukan antara belajar dengan semayang? Semayang kuat, bukan semayang wajib ni, semayang sunat. Mana lagi baik antara kita jadi orang alim dengan jadi orang abid, kaki ibadat? Lagi baik jadi orang alim. Sebab apa? Sebab orang alim ni ilmu tu akan sampai kepada orang lain pula, betul tak? Kalau kau semayang, kau seorang yang dapatnya. Kaedah dalam fiqh, dahulukan masalah orang ramai berbanding masalah peribadi. Kita pergi ke Mekah ni masalah peribadi, tapi masalah politik adalah masalah orang ramai. Betul tak? Sebab politik dia melibatkan pada pemerintahan, melibatkan kepada dasar kerajaan, yang melibatkan pelaksanaan syariah ataupun tidak, melibatkan pelaksanaan keadilan ataupun tidak. Bila sebut semua perkara ni, dia adalah perkara yang berkait dengan orang ramai. Adapun ibadat haji ni masalah peribadi. Bahkan kalau kita tak pergi pada tahun ni, kita boleh pergi pada tahun satu lagi. Ataupun kalau tak pergi, boleh ganti pula dengan orang lain. Dia panggil niyabatul hajj. Haji ganti. Boleh dibenarkan di dalam Islam, tak ada masalah. Jadi hukumnya macam mana? Dahulukan mengundi pilihan raya berbanding kita pergi ke Mekah. Undang-undang ni. Yang paling penting, janganlah buat pilihan raya pada musim haji. Tu undang-undang dia. Sebab apa? Sebab tarikh pilihan raya boleh diubah. Tarikh haji tak boleh diubah. Kalau kau pergi ubah tarikh haji, itu bagi gila. Diubah tarikh haji tu mahal. Kan? Tarikh pilihan raya boleh ubah. Jadi jangan buat pilihan raya pada musim haji. Tu poin dia. InsyaAllah begitu. Adalah 2-3 hujah. Yang lain tu masa Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi SAW pergi ke Mekah. Orang akan peskat. Berlaku Sulhul Hudaybiyah. Sahabat Nabi nak masuk juga untuk buat ibadat haji dekat Mekah pada masa tu. Nabi Muhammad kata tak balik. Kita dah buat perjanjian. Kenapa Nabi Muhammad buat perjanjian? Untuk tak masuk ke Mekah tahun tu. Sebab Nabi Muhammad mementingkan politik berbanding buat haji pada tahun tersebut. Nampak tak? Nampak itu cerita Ini perbahasan dia gitu. Adalah mufti kata politik ni masalah dunia. Oh sedap ke mufti pun. Mufti tak sekolah payah. Mufti tak mengaji ni payah selalu.
Okey, yang kawan kita ni timbul pergi haji, lepas tu satu lagi duit berapa banyak kita hantar ke Palestin. Nombor satu pergi ke Mekah dulu. Kalau tak pernah pergi ke Mekah, ada duit pergi ke Mekah dululah. Tiba-tiba nak pergi kali yang kedua. Mana lagi baik dengan ambil duit bagi pada badan khairat kematian, bagi pada badan khairat untuk Palestin? Jawabnya bagi pada Palestin. Sebab pergi yang wajib tu mula-mula, yang kedua tu bukan wajib lagi kan. Benda ni dibahas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Fiqh Aulawiyat. Fiqh keutamaan dia ada bahas benda tu. Insya-Allah hukum dia begitu insya-Allah. Orang Palestin kan yang perlu pada duit. Contoh kan Palestin, kita orang hantar duit untuk dalam senjata nak lawan Israel sebagai contoh. Maka kita hantarlah duit ke sana insya-Allah begitu. Contohlah keperluan mendesak. Kita nak pergi ke Mekah tahun ni tapi terlalu mendesak duit ni untuk guna Palestin. Kalau kita rasa kita boleh tangguh tahun depan, kita dah yang pergi Mekah tahun ni. Kita bagi duit daripada Palestin, tahun depan baru kita pergi. Macam tu pun penting juga. Kena tengok juga keadaan, situasi pada ketika itu, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, sekiranya kita bersentuh dengan ibu mertua kita, adakah wuduk kita batal? Mak mertua, bukan mak betul ni. Mak mertua, mak betul tak apalah. Sentuh mak kan, bila sentuh mak tu tak batal wuduk lah, kalau batal berat lah. Yang timbul ni mak mertua, ibu mertuaku. Dia sentuh mak mertua dia bersalam, cium tangan, wuduk batal ke tidak? Jawabnya tak batal. Sentuh mak mentua tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab mak mentua tu dah jadi macam mak kita tau. Haram dah kahwin dengan dia. Kita boleh kahwin dengan mak mentua kita tu apabila dia sekadar bakal mak mentua baru. Kan? Sekadar dia bakal mak mentua baru. Kan? Pergi asal nak pergi Minang anak. Tapi mak mentua tu pula dah lama lah. Bakal mak mentua tu lama dah janda lah sebagai contoh kan. Bapak dah tak ada pergi. Lawan mak pula pada anak. Contoh. Kan? Jenis apa aku tak tahulah balak ni. Dia boleh berkenan ke mak kan. Last sekali dia kata ke anak dia, cancel. Aku nak kahwin dengan mak engkau. Contoh. Yang tu boleh kahwin. Boleh kahwin tu. Tapi kalau mak tua, dia dah ingkis kena awak. Dah kahwin, hukum dia macam mak kita sendiri ya. Begitu insya-Allah. Habis tak? Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Sini. Macam-macam soalan. Kalau tengok Facebook Ana tu, lagi nak tergelak soalan. Anda tengok inbox Allah, Anda ni tak sempat jawab lah. Seminggu tak sempat jawab. Banyak kerja. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu